Okey, so cikgu teruskan Okey, untuk soalan Terengganu ni, soalan pertama awak tak belajar lagi sebab dia berkaitan dengan pembezaan. Okey, so jadi cikgu pergi terus kepada soalan yang kedua. Awak kalau tak dengar ke ada masalah apa-apa tolong shout please sebab cikgu takut tak dapat nak baca chat. Okey, kalau ada apa-apa terus buka mic je. Okey, buka mic dan terus bersuara lah. Okey. Okay, soalan kedua soalan pertama kita tapi dia adalah soalan kedua. Okey. Semua boleh nampak skrin Awak boleh buka mic awak bagi meriah sikit tak apa. Boleh. Okey. So soalan kedua berkaitan dengan fungsi kuadratik. Okey, dia kata fungsi kuadratik f(x) sama dengan x squared tambah 5k squared macam campur BMBI tolak 4kx tambah 1 mempunyai nilai minimum h kuasa 2 tambah 2k. Okey, so keyword dia bagi kat sini adalah mempunyai nilai minimum h kuasa 2 tambah 2k. Dengan keadaan h dan k adalah pemalar. Pemalar tu apa? Nilai. Pemalar tu constant, maksudnya ada nilai. Kita boleh cari nilai dia nanti, betul. Okey, kita tengok kita go through soalan dia dulu. Soalan A dia kata dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, ungkapkan H dalam sebutan K. Again, ungkapkan apa? Maksud ungkapkan? Kalau suruh ungkapkan kita nak buat apa? Tulis kan? Tulis. Betul lah tu. Tuliskan. Okey, ungkapkan ni bermaksud tuliskan. Sebab kita nak tulis kita buat dalam kertas kan, macam mana kita nak ungkap? Kalau kita bercakap dengan orang boleh ungkap. Okey, kita sekarang sedang menulis jadi kita kena tulis lah. Jadi ungkapkan H bermaksud tuliskan H dalam sebutan K. Okey, so B soalan dia kata seterusnya cari nilai K dan nilai H jika paksi simetrinya ialah pada X sama dengan H tolak 1. Okey, kita tengok satu persatu. Kita tengok A dulu. A dia kata dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. So dia dah mention clearly dekat sini awak kena buat penyempurnaan kuasa 2. Okey, jadi awak kena buat lah, tak boleh lari lah. Okey, kenapa dia suruh buat penyempurnaan kuasa 2? Sebab kita ada belajar apa? Bentuk dalam fungsi kuadratik ni sambil-sambil kita revision sekali lah ya. Tak naklah jawab aja, kita sambil kita revise, sambil kita jawab. Kenapa kita ada berapa bentuk dalam ni fungsi kuadratik ni? 3. Kita ada bentuk 3, bagus. Apa bentuk-bentuknya? Bentuk lagi? Kita dah baca pertama. Bentuk vertex, lagi? Pintasan. Bentuk pintasan, bagus. Ni dah buat revision ni. Okey. So kita ada bentuk vertex, betul? Bentuk vertex ni, macam mana kita nak dapat bentuk vertex? Dia macam ni dah, tadi awak kata ada bentuk arm and then, sorry cikgu potong ni sebenarnya kita ada bentuk vertex. Lagi satu kita ada bentuk pintasan. So cikgu nak fokus untuk soalan ni dia adalah daripada bentuk arm. Ini nanti kita akan susun fungsi kuadratik ni yang dia bagi ni dalam bentuk arm. Okey, dalam bentuk arm kita akan tukar kepada bentuk vertex. Okey, kalau daripada bentuk arm kita nak tukar kepada bentuk vertex, memang kita kena buat penyempurnaan kuasa 2. Kenapa dia suruh tukar kepada bentuk vertex? Sebab daripada bentuk vertex ni kita boleh dapat apa? Boleh dapat apa daripada bentuk vertex? Bentuk vertex ni yang mana? Takut ada yang tak tahu bentuk vertex yang mana. Mana satu bentuk vertex? Ingat lagi ke tak ingat? Yang tak ingat. Tak ingat, betul tak ingat. Okay, bentuk vertex tu yang fx sama dengan A dalam bracket X tolak. Dalam bracket tolak H. Tak kisahlah, ni contoh je. X tolak H ada kuasa 2 kat sini tambah K. Ini bentuk vertex, okey, yang ada kurungan kat sini, kemudian ada kuasa 2 kat luar ni. Okey, ada kuasa 2 kat luar ni.
So daripada sini, daripada bentuk vertex, kita boleh dapat terus nilai ataupun kita boleh dapat terus titik minimum atau maksimum. Macam biasalah tulisan cikgu buruk Harap boleh faham. Okay, titik minimum atau maksimum kita dapat daripada mana? Ni. Dalam kurungan ni kalau dibagi X tolak H, so keluar kurungan, koordinat X ni adalah ni H. Okay, kalau sini negatif, keluar jadi positif. Kemudian untuk Fx dia kita ambil mana? Ambil yang K. So daripada sini kita boleh dapat titik minimum ataupun maksimum. Sebab itulah dia suruh buat penyempurnaan kuasa 2 tukar kepada bentuk vertex. Sebab dalam dalam soalan ni clue-clue yang dia bagi pada kita adalah nilai minimum. Okey. So kita teruskan kepada penyelesaian. Kita buat macam mana nak jawab soalan ni. Pertama sekali kita tengok fungsi yang dia bagi dekat kita. Fungsi yang dia bagi dekat kita adalah yang biru ni solution dia Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 5K kuasa 2 tolak 4KX tambah 1. Ini fungsi yang dia bagi dekat kita. Okey. So adakah fungsi ini berada dalam bentuk am? Ya ataupun tidak? Bentuk am ke bukan bentuk am ni? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Sebab ada dua punca, ada dua pemalas yang dua kuasa. Ada dua pemalas. Okey, lagi? Cikgu terima jawapan cikgu nak dengar. Kenapa ni bukan bentuk am? Tak tersusun. Tak tersusun. Okey, lagi? Ada dah clue kat situ tu? Dia sebenarnya bentuk am, cuma dia tidak disusun dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey? Dia sebenarnya bentuk am dah ni, cuma dia tak tersusun. Macam mana awak kata tak tersusun tu? Okey, sebenarnya X kuasa 2 ada kat sini. AX kuasa 2 ada kat sini. Okey? Yang ni. And then BX ni kat mana? Ada kat sini sebenarnya. Negatif 4KX. Kemudian C yang belakang ni mana? Ni. 5K kuasa 2 tambah 1. So dia sebenarnya dalam bentuk am tapi dia tak tersusun. Jadi kita susunkan dia. Kita buat X kuasa 2 dekat depan. Okey. Kemudian diikuti tolak 4KX. Kemudian diikuti tambah 5K kuasa 2 tambah 1. Awak jangan keliru Cikgu takut awak nampak sini X kuasa 2, ini nampak K kuasa 2. Awak combine letak semua ni depan sekali. Okey. Sebenarnya kalau kita susun, ini adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. So jadi A ni adalah 1. B dia berapa B dia? A adalah 1. B dia adalah negatif 4K. Okay, B dia adalah negatif 4K. Nampak? Sini X kuasa 2, X kuasa 2. Jadi A dia adalah 1. Sini X, jadi B dia adalah negatif 4K. And then C ni, semua sekali ni lah. 5K kuasa 2 tambah 1 ni adalah dia punya C. Okey, jadi step yang pertama ialah kita susun. Step pertama kita susun. Kenapa mesti susun? Sebab bila kita nak buat penyempurnaan kuasa 2, dia akan melibatkan apa? Bota, betul tak? Apa bota? B over 2A. Okay, B over 2A. Jadi kita kena susun supaya kita boleh nampak siapa A kita, siapa B kita, siapa C kita. Kalau daripada awal tadi awak tak susun, awak ambil X squared tambah 5K kuasa 2 tolak 4KX tambah 1, awak tak susun, awak akan salah dekat part ni. Nak menentukan siapa A, siapa B, siapa C, awak akan salah. Jadi pastikan susun betul-betul. Okey? Boleh ke ni? Cikgu kalau sunyi sangat rasa macam... Boleh. Jawablah boleh. Jawab boleh pun jadilah. Okey. Sorry, sambung. Okey, jadi kat sini A kita adalah 1, B kita tadi adalah negatif 4K.
C kita adalah semua ni 5K kuasa 2 tambah 1. Jadi dia kata soalan kata kena guna kaedah penyempurnaan kuasa 2 kan. So kita buatlah penyempurnaan kuasa 2 kita mesti tunjuk. Okay. So kita nak tukar dia kepada bentuk vertex guna penyempurnaan kuasa 2 boleh guna yang bota tu lah. Macam mana? A X tambah bota cikgu kata kuasa 2 tolak A bota kuasa 2 tambah dengan C. Hafal je lah. Benda dah senang bagi suruh hafal je lah. Okey. Bota adalah B over 2A. B over 2A. Mana B? Mana satu B? Negatif 4K. Negatif 4K. Mana A? A adalah 1. So 1 darab dengan 2 adalah 2. Jadi bota kita adalah negatif 2K. Okey, bota ni adalah ni B over 2A. So bota kita adalah negatif 2K. Jadi kita masukkan kat sini. A adalah 1. X lah. Tambah bota. Tambah negatif 2K. So dia akan jadi negatif 2K. Kat luar ada kuasa 2. Tolak. A adalah 1. And then bota masuk balik negatif 2K kuasa 2. Tambah dengan C. C ni semua sekali ni lah. 5K kuasa 2 tambah 1. So dekat sini. Okey lagi ke sampai sini? Okey, ini dalam bentuk vertex lah ni. Kalau 1 ni tak payah tulis lah. 1 cikgu tunjuk je tadi. Tapi sepatutnya 1 ni orang tak tulis dah lah. X tolak 2K kuasa 2. Ni pun samalah. Okey, terus boleh selesaikan. Okey, negatif 2K kuasa 2, awak akan dapat 4K kuasa 2. Bila darab dengan negatif 1, awak akan dapat negatif 4K kuasa 2. Tambah dengan 5K kuasa 2. Tambah dengan 1. Okey, so ataupun nak boleh dapat sini X tolak 2K kuasa 2. Ini awak akan dapat negatif 4K kuasa 2 tambah 5K kuasa 2, awak akan dapat K kuasa 2 sahaja. Tambah 1. Okay. Kalau ada spot mana-mana kesalahan cikgu buat, tolong bagi tahu ya kalau ada. Okay, so sampai sini, ini dalam bentuk vertex lah. Daripada bentuk vertex tadi kan kita boleh dapat titik maksimum. Okay, titik maksimum ataupun minimum. So yang dalam ni ya. Cikgu tinggal simbol tolak dekat antara T. Ada kat mana? Sorry. Tolak. Kat tolak lagi. Tambah. Sorry. Tambah lah. 5. Sorry. Okay, tak apa. Biasa tu. Okay, so thank you. Okay. So graf fungsi ni, fungsi kuadratik yang ni mesti ada nilai minimum. Okay, sebab apa? Sebab A dia sama dengan 1. 1 tu adalah positif. So dia mesti senyum lah. Senyum mesti ada nilai minimum. Lagipun soalan pun memang dah bagi tahu nilai minimum. Okey, kita daripada bentuk vertex kita boleh cari titik minimum. Nilai minimum ni macam mana? Dia ada 2. Titik minimum, nilai minimum. Apa beza dia? Kalau dia sebut titik macam mana? Kalau dia sebut nilai macam mana? Titik tu yang koordinat. Titik mesti dalam bentuk koordinat. Yes, very good. Thank you. Titik mesti dalam bentuk koordinat. Okay, sebagai contoh ni. Daripada bentuk vertex ni, titik minimum tadi kalau HK macam tu. HK. Kalau nilai minimum adalah K. Okay, nilai merujuk kepada yang paksi Y ni. Paksi Y ataupun paksi Fx. Sebagai contoh, kalau kita ada 4x tolak 5 kuasa 2 tambah 10. Contohlah ni contoh. So dia tanya ni titik minimum. Titik minimum adalah koordinat, dalam bentuk koordinat. Ini 5. Okay, keluar ni tolak. So keluar kurungan akan jadi 5. Yang ini 10. Kalau dia tanya nilai minimum, kita bagi 10. So ada beza bila dia sebut titik dengan nilai. Titik masih dalam bentuk koordinat, nilai yang ini sahaja. Okey.
So ni sambil revision ya, sebab itulah berterabur. Solution dia ini je. Okey. So tadi soalan kata nilai minimum adalah berapa tadi? Ni. Nilai minimum adalah H kuasa 2 tambah 2K. Jadi ini bentuk vertex kita. Ini bentuk vertex yang kita dapat. So nilai minimum atau maksimum kita akan tengok dekat belakang ni. Dalam kes ni adalah nilai minimum. So nilai minimum kita dapat adalah K kuasa 2 tambah 1. Soalan kata nilai minimum adalah H kuasa 2 tambah 2K. Dan soalan A dia minta ungkapkan H dalam sebutan K. Jadi kita buat H kuasa 2. Awak okey ke cikgu tarik ke sana ke sini ni? Boleh. Tak pening kan? H kuasa 2 tambah K, betul? Ini dalam soalan dia kata nilai minimum adalah H kuasa 2 tambah K. Ha? 2K. 2K. Sorry. Sorry, sekejap. Itulah bila cikgu dah tarik-tarik, cikgu sendiri pun tak nampak. H kuasa 2 tambah 2K. Thank you. H kuasa 2. Apa bang? H kuasa 2 tambah dengan 2K. Ini adalah nilai minimum yang diberitahu oleh soalan. Yang kita dapat daripada penyempurnaan kuasa 2 kita tadi adalah K kuasa 2 tambah dengan 1. So dia kata ungkapkan H, maksudnya H mesti jadi perkara rumus. Okay, H mesti jadi perkara rumus. Maksudnya kita kena tinggalkan H dekat sini. Yang 2K ni kita alih ke sebelah kanan. So kita akan ada K kuasa 2 tambah 1 tolak 2K. Sekarang ni H kuasa 2 tapi soalan kata ungkapkan H, maksudnya dia mesti nak H sahaja. Macam mana nak hilangkan 2 tu? Jadi punca kuasa 2. Jadi punca kuasa 2. Maksudnya macam ni ke? H sama dengan punca kuasa 2. K kuasa 2 tambah 1 tolak 2K. Macam tu ke? Setuju? Setuju? Semua setuju? Nak tengok chat. Diam je, tak ada kat chat. Setuju tak ni? Ada idea lain tak? Ada tak idea lain? Kalau cikgu susun sikit macam ni, K kuasa 2 tolak 2K tambah 1. Sorry, ni kalau H kuasa 2. Lepas tu cikgu buat factorization. Kalau cikgu buat factorization untuk yang ni, berapa awak dapat kat dalam ni? Ini H kuasa 2. Tadi okey dah, H kuasa 2 sama dengan K kuasa 2 tambah 1 tolak 2K. Lepas tu cikgu susunkan dia jadi K kuasa 2 tolak 2K tambah 1. Kalau kita buat factorization untuk yang ni, apa yang awak dapat? K sama dengan 1. K sama dengan 1. Maksudnya dalam ni awak buat K tolak 1, K tolak 1, betul? Saya ingat tu, tak salah. Boleh je nak guna kalkulator. A berapa? A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan 1. Kalkulator akan bagi awak X sama dengan 1, betul? Maksudnya dalam kurungan ni mesti awak letak, jangan letak X sebab sekarang kita ada K. So K tolak 1, K tolak 1. Okay, kalau kembangkan ni, K darab K awak akan dapat K kuasa 2. K dengan negatif 1 dapat negatif K. Negatif 1 dengan K dapat negatif K. Negatif 1 dapat positif 1. So sebenarnya yang ni awak boleh tukar kepada bentuk ini. Okay, so H kuasa 2 sebenarnya adalah K tolak 1 kuasa 2. Okay, sebab ada K tolak 1, K tolak 1. So ialah K tolak 1 kuasa 2. Jadi kalau H kuasa 2 sama dengan K tolak 1 kuasa 2. Jadi H adalah K tolak 1. Inilah jawapannya. So cikgu suka tengok soalan Terengganu ni sebab dia banyak suruh awak berfikir. Sebab tu cikgu pilih nak jawab soalan Terengganu ni. Bukan cikgu Terengganu juga ke?
Tu adalah juga faktor tu bias kan sebab kita orang Terengganu. Okey. So nanti awak akan nampak soalan 3, soalan 7 memang best soalan Terengganu ni. Okey, so dekat mana markah dia? Dia bagi awak 3 markah kan? 3 markah dia bagi awak. Mana pemarkahan dia? Pertama ialah sebab dia kata menggunakan dengan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Jadi awak mesti tunjuk awak buat penyempurnaan kuasa 2. Maksudnya kalau ada yang ni, alah nanti kau warna merah. Kenapa hijau lagi? So ini dah bagi awak 1 markah. Okay? Awak menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Bila dia sebut macam tu awak mesti guna. So 1 markah dah ada dekat situ. Yang kedua, markah kat mana? Markahnya di sini. Markah yang kedua. Okey? Awak menggunakan nilai minimum yang dia bagi dan awak samakan dengan nilai minimum yang awak dapat daripada penyempurnaan kuasa 2 yang awak buat tadi. Okey? So ini markah yang kedua. Markah yang ketiga of course lah jawapan. Okey? So yang panjang-panjang tu itulah 3 markahnya. Kalau awak pandai shortcut, boleh buat shortcut, buatlah sampai dapat 3 point tu. 1 sini, 1 sini, 1 sini. Ada soalan tak? Boleh faham tak yang ni? Janganlah question. Cikgu panjang jawapan kita, panjang solution kita tapi dia mark kat sini je, 3 markah kat sini je. Awak jangan lupa daripada sini is impossible lah awak nak terus jump masuk sini. Of course lah kita kena buat jalan kira. Mestilah awak kena buat jalan kira ni baru awak boleh dapat kepada jawapan. Takkanlah tiba-tiba daripada sini terus boleh jump terus dapat H sama dengan K tolak 1. Macam tak logik lah kan. Janganlah question cikgu panjang solution ni cikgu tapi 3 je markah. Patutnya macam ni bagi 7-8 markah. Tak. Okay, markah dia di tempat yang sepatutnya. Tapi sebelum dapat jawapan tu memang awak kena buat langkah kerja. Okey, ada soalan tak ni untuk yang ni? Boleh faham ke? Tanya, jangan tak tanya. Ini last class kita. Okey, tak ada Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan nak teruskan kepada soalan yang seterusnya, yang B. Boleh B dia tanya apa? Seterusnya. Cari nilai K dan nilai H jika paksi simetri. So sekarang ni dia bagi tahu tentang paksi simetri. Paksi simetrinya ialah pada X sama dengan H tolak 1. So inilah clue yang dia bagi pada kita. Paksi simetri. Okey, katalah ada satu fungsi kuadratik macam ni. Okey, ada titik minimum katakanlah. Ni contoh je Kal. Ini contoh Kal. Saja dia sebut nama Kal, lama tak sebut nama dia. Katakanlah sini 3, sini 2. Okey, katalah titik minimum dia dekat koordinat 3, 2. So macam mana tulis paksi simetri? Paksi simetri adalah X sama dengan 3. Sebab paksi simetri dia mesti lalu tengah-tengah. Mesti lalu tengah-tengah graf kuadratik ni. Okey, so tengah-tengah lalu dekat titik minimum dia. So paksi simetri mesti buat persamaan dalam bentuk persamaan X sama dengan 3. Okey, jangan buat kalau soalan tanya tuliskan paksi simetri. Contohlah kalau soalan kata tulis paksi simetri awak pun jawab 3. Tak, macam mana ni? 3. Tak boleh Paksi simetri mesti jawab X sama dengan 3. Okey. Jadi kalau dia bagi kat sini, dia kata paksi simetri adalah pada X sama dengan H tolak 1 bermaksud nilai titik minimum kita ni koordinat dia yang depan ni mesti H tolak 1. Okey. Sebab paksi simetri dia di sini. Ikut yang di sini. Dia lalu sini dekat paksi X ni. Okey. Jadi dia bagi macam ni maksudnya depan ni mesti H tolak 1. Yang belakang ni tadi nilai minimum yang ni H kuasa 2 tambah dengan 2K. Okey, macam mana kita nak cari nilai K dengan nilai H sekarang ni? Persamaan serentak. Persamaan
serentak. Bagus. So mula-mula kita samakan tentang yang dia bagi clue kat kita paksi simetri kan. Hash tolak 1. Daripada bentuk vertex kita tadi, kita dapat, sekejap ya. Oh sorry. Ni. Ini bentuk penyempurnaan kuasa 2 kita tadi, bentuk vertex kita tadi. X tolak 2K kuasa 2 tambah K kuasa 2 tambah 1. Dekat mana kita nak cari paksi simetri? Di sini. Betul tak? Ini kalau kita keluarkan titik minimum dia, kalau kita tulis titik minimum dia lah, titik minimum. Okay, dalam bentuk koordinat. Okay, yang belakang ialah ni lah K kuasa 2 tambah 1. K kuasa 2 tambah 1. Yang ini bila keluar daripada kurungan sini akan jadi 2K. So paksi simetri ni adalah X sama dengan 2K sebenarnya. Okay. So cikgu tulis kat tepi ni. Berdasarkan bentuk vertex yang kita dapat, paksi simetri adalah X sama dengan 2K. Tapi dalam soalan dia bagi tahu paksi simetrinya adalah X sama dengan H berapa tadi? Kalau cikgu tengok kertas cikgu sebab susah nak tarik-tarik kat situ. H tolak 1. H tolak 1. Jadi kita bandingkanlah. 2K mestilah kena sama dengan H tolak 1. So situ kita ada satu persamaan. 2K sama dengan H tolak 1. Satu persamaan. Satu lagi nak ambil daripada mana? Atau tadi nak buat persamaan serentak, satu lagi nak ambil daripada mana? Cikgu tunggu ni. Tengah. Ini kita dah buat satu persamaan. Tadi kawan kita kata kita nak kena cari nilai K dan nilai H guna persamaan serentak. Logik lah. Sebab cikgu pernah cakap kan, kalau kita ada dua unknown kita nak cari, dua unknown nak cari mestilah guna persamaan serentak. Betul tak? Dia nak cari K berapa, dia nak cari H berapa. So kalau ada dua benda yang kita tak tahu kita nak cari, mesti nak kena guna persamaan serentak. So persamaan pertama kita dapat daripada maklumat tentang paksi simetri. Paksi simetri yang kita dapat ialah X sama dengan 2K daripada bentuk vertex yang kita buat tadi. Dan dalam soalan dia bagi tahu kita X tu sama dengan H tolak 1. Jadi kita mesti buat perbandingan lah. 2K ni mesti sama dengan H tolak 1. Itu satu persamaan. Satu lagi nak dapat daripada yang mana? Yang apa? Jawapan A. Yang jawapan A. Very good. Siapa tu? Tam ke? Tak tahulah cikgu dengar suara ni main ni je ya. Anci. Sorry Anci. Dengar macam suara Tam. Okey. Satu lagi daripada jawapan A. H sama dengan K tolak 1. Sorry cikgu pun tak nampak siapa yang bersuara sebab skrin cikgu sekarang ni apa yang cikgu tulis ni je lah. Okey. So H sama dengan K tolak 1 tadi. Daripada sini. Okay. So cikgu tulis. Sekejap. Alihkan ni. H sama dengan K tolak 1. H sama dengan K tolak 1. Ini adalah satu lagi persamaan. Persamaan yang kedua. So apa yang kita boleh buat ialah kita gantikan persamaan kedua masuk dalam persamaan pertama. Okay. Kita buat kaedah penggantian untuk persamaan serentak. So H ni kita gantikan sebagai K tolak 1. Okay. So sini kita ada 2K. H kita gantikan sebagai K tolak 1 dan jangan lupa belakang ni ada lagi 1 kali tolak 1. Maksudnya 2K sama dengan K tolak 2 lah. Lepas tu K ni bawa lah to the left hand side. So 2K minus K is K. K equal to negative 2. Setuju tak? Setujulah. Okay, after that kita boleh cari nilai H. So H adalah K tolak 1. Setuju ke tak setuju? Cikgu salah kira ke? H sama dengan K tolak 1. So K adalah negatif 2 tolak dengan 1. So H should be negatif 3. Betul ke jawapan cikgu? K sama dengan negatif 2. Sekejap double check jawapan dia. Okey betul. K negatif 2, H negatif 3. Sini pun dia award awak 3 markah. Kat mana 3 markah?
Of course dua markah tu jawapan. Dua markah tu mesti dekat jawapan. Ni satu markah. Jawapan K. Ni satu lagi jawapan H. Dan satu lagi markah adalah penyelesaian persamaan serentak. Okey, yang buat persamaan serentak ni awak akan awarded satu markah. So kat situ awak dapat 3 markah. Okey tak untuk soalan ni? Ada apa-apa nak tanya tak? So dekat sini awak mesti pegang kuat dengan konsep vertex tu, bentuk vertex tu. Awak mesti tahu apa benda yang awak boleh dapat daripada bentuk vertex. Kenapa awak nak kena tukar kepada bentuk vertex? Okey? Cikgu ulang lagi sekali, daripada bentuk arm kita boleh tukar kepada bentuk vertex. Bentuk vertex ni bagi kita banyak maklumat sebenarnya. Okey? Bentuk vertex bentuk macam mana? Yang A and then X tolak H kuasa 2 tambah K. Bentuknya adalah yang ni. Yang ada kurungan dan ada kuasa 2 dekat luar sini. Okey, kalau bentuk arm macam mana? Bentuk arm ialah bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, yang ada sini X kuasa 2, yang kat sini ada X, yang kat belakang dah tak ada X dah. Okey, ini bentuk arm, ini bentuk vertex. Okay, nak tukar daripada arm kepada vertex mesti kena guna penyempurnaan kuasa 2. Okay, yang melibatkan apa? Yang melibatkan bota tu. Apakah itu bota? Bota adalah B over 2A. Okay, B stands for, bota ni, B ni stands for B. O ni ialah over. Okay, T ni ialah 2, A ni ialah A lah. Okay, so B over 2A. Okay, so daripada bentuk vertex ni kita boleh dapat titik minimum atau maksimum. Okay, macam mana? Kalau sini tolak dia akan keluar sini jadi positif lah. Kalau sini negatif, sini positif. H and then sini ambil je K. Kalau dia tanya nilai minimum atau maksimum, okay, kalau dia sebut nilai, ambil nilai ni sahaja, K. Kemudian kalau dia sebut paksi simetri, mesti kena ada X. X sama dengan H. Okey. So 3 benda penting yang kita boleh dapat daripada bentuk vertex. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak? Contoh contoh bagi contoh 3 X tambah 5 kuasa 2. Atau buat negatif lah kat sini. Okey. Tolak 9. Ni contoh contoh je. So daripada sini kita boleh dapat koordinat titik. Titik apa? Minimum ke maksimum ni? Minimum ke maksimum? Maksimum. Maksimum. Kenapa? Nilai A negatif. Nilai A negatif. Very good. Okay, so titik maksimum kita dapat satu daripada sini. Kita keluarkan yang ni. Okay, kalau sini positif kita keluar jadi negatif 5. Okay, yang belakang ni kalau negatif, negatif lah dia. Kalau positif, positif lah dia. Okay, so negatif 5, negatif 9. Kemudian kalau dia tanya nilai maksimum, jawapannya hanya negatif 9 sahaja. Cikgu, kenapa maksimum negatif? Tak kisahlah sebab ada je graf. Cikgu tak ingat siapa tanya cikgu hari tu pasal soalan ni. Kenapa maksimum tapi negatif? Sebenarnya dia macam ni. Contohlah contoh. Dia macam ni grafnya. Negatif 5, negatif 9. Grafnya bentuk masam macam ni. Bentuk masam. So dia mesti ada titik maksimum. Tapi duduknya di sini, di kuadran yang ketiga. So dia mesti negatif. Negatif 9. Okay. Jangan awak ingat maksimum mesti positif. Tak semestinya. Okay. Sebab dia boleh jadi kedudukan dia ni dekat mana-mana kuadran daripada 4 kuadran ni. Okay. And then lagi satu paksi simetri. So paksi simetri awak kena tulis X. Mesti ada X. Okay. X sama dengan negatif 5. Okay, contoh. Okay. So, boleh move kepada soalan lain. Ada apa-apa soalan lagi tak untuk kuadratik ni? Memang topik kuadratik ni panjang. Macam-macam benda kita belajar.
So fokus soalan ni adalah untuk titik maksimum minimum. Any questions before I proceed to the next question? Kalau ya, katakan ya. Kalau tak ada soalan, katakan tak ada soalan. Tak ada. Tak ada. Tak ada soalan, kita teruskan dengan soalan lain. Soalan yang ketiga tentang janjang. Okey. Izinkan cikgu padamlah dulu benda ni sekejap. Okey, baca soalan. Adakah yang baru tengok soalan ni? Tadi cikgu bagi soalan tadi, mungkin dia tak sempat nak tengok kan? Baru tengok ni ha. Okey, ambil masa 1 minit 2 minit baca soalan janjang ni. Tak boleh nampak ke? Ke skrin cikgu kecil sangat? Diberi 2 janjang geometri X dan Y. Okey, sekarang dia bagi kita 2 janjang. Ada janjang X dan Y masing-masing dengan nisbah sepunya 1/2 dan 1/3. Maksudnya janjang geometri X nisbah sepunya dia adalah 1/2. And then janjang geometri Y nisbah sepunya dia adalah 1/3. Macam tu Kemudian dia sebut hasil tambah ke tak terhinggaan. Okey, maksudnya ini sum to infinity lah. Hasil tambah ke tak terhinggaan ini adalah bila awak baca soalan ni, awak terus letak simbol. Kan nak belajar simbol kan? Hasil tambah adalah S. Hasil tambah ke tak terhinggaan maksudnya S infinity macam tu. Hasil tambah ke tak terhinggaan bagi kedua-dua janjang itu adalah sama. Ini clue dia bagi. Okay? Sama. Ada 2 janjang So kita buat. Satu adalah janjang yang pertama. Satu lagi janjang yang kedua. Ada 2 janjang. Dua-duanya janjang geometri. Okey, apa lagi maklumat dia bagi tahu kita? Jika sebutan keempat janjang geometri X melebihi sebutan keempat janjang geometri Y sebanyak 49/36, cari beza sebutan pertama bagi kedua-dua janjang itu. Okey, soalan yang dia nak tanya kita, dia nak suruh kita cari adalah beza. Cari beza. Beza apa? Beza sebutan pertama bagi kedua-dua janjang. So apa yang kita nak kena buat? Nak cari beza, mesti kena tolak. Nak tolak apa? Sebutan pertama untuk satu janjang ni, tolak sebutan pertama untuk janjang yang lagi satu. Okey, itu yang kita kena buat. Okey, ini pun clue yang dia bagi Clue ni penting ni. Sebutan keempat. Apa sebutan keempat? Dalam janjang, notation dia kita akan guna T4. Sebutan keempat. Okey. T4 untuk janjang geometri X melebihi T4 janjang geometri Y sebanyak 49/36. Okey, so apa first step yang kita nak kena buat? Okey, janjang yang pertama. Okey, cikgu letaklah sebutan pertama dia adalah X. Boleh cikgu pakai X. Okey, sebab janjang pertama ni adalah tentang X kan. Janjang kedua ni adalah yang Y. So sebutan pertama untuk janjang yang X ni, cikgu letak X lah sebutan pertama ataupun kita panggil T1. T1 biasa kita guna A kan. So nanti kalau kita nak guna janjang pertama A, janjang yang kedua A, jadi confusing pula. Okay, jadi T pertama untuk janjang X ni kita cikgu guna sebagai X. X ni A dia lah, sebutan yang pertama. Untuk janjang Y ni, yang kedua ni, sebutan pertama dia cikgu guna Y. Senang sikit. Sebab soalan nanti nak cari beza sebutan pertama. Okay. Soalan nak cari beza sebutan pertama bagi kedua-dua janjang. So janjang pertama, sebutan pertama dia cikgu guna X. Janjang yang kedua, sebutan pertama dia cikgu guna Y. So nanti kita cari X, kita cari Y. So kita boleh dapat dia punya beza tu. Okey ke? Boleh faham ke apa maksud cikgu ni? Boleh Kalau tak faham terus cakap tau. Kalau awak senyap ni cikgu assume awak boleh faham lah. Okey. So yang pertama sekali dia kata nisbah sepunya ini
R dia adalah 1/2. Yang R di sini adalah 1/3. Lepas tu dia kata hasil tambah ketak terhinggaan S infinity. Okay, S infinity. Bagi kedua-dua janjang ni adalah sama. S infinity sini dengan S infinity sini adalah sama. So, apa rumus S infinity? A over, rumus kena ingat jugalah. A 1 minus R. Okay, A over 1 minus R. A di sini merujuk kepada sebutan pertama. So, kat sini kita merujuk kepada X lah. Kat sini kita merujuk kepada Y. Okay. So, R di sini merujuk kepada 1/3. R di sini merujuk kepada 1/2. Okay, so dia kata yang ni mesti sama. So, kita tuliskan yang tu. Kita tulis elok-elok. X over 1 minus, nisbah sepunya dia 1/2. So, kita masukkan 1/2. Mesti sama dengan S infinity untuk janjang yang kedua, iaitu Y over 1 minus 1/3. Okay, sini sampai sini boleh dapat? Boleh Okay, awak tengok soalan ni Dia tanya pendek je. Cari beza sebutan pertama bagi kedua-dua janjang itu. So, sebutan pertama untuk janjang X, cikgu notekan sebagai X. Sebutan pertama untuk janjang yang kedua Y tu cikgu notekan sebagai Y. So, sebelum awak cari beza dia, awak kena tahu dulu nilai X berapa. Nilai Y berapa. Bermaksud di sini ada dua benda yang awak nak kena cari. Dua benda yang awak tak tahu. So again macam soalan tadi, apabila ada dua unknown yang awak nak kena cari, ia mesti melibatkan apa? Persamaan serentak. Cikgu selalu ulang benda ni. Bila ada dua benda yang awak tak tahu, mesti dia akan melibatkan persamaan serentak. So maksudnya mesti awak kena cari dua persamaan. Persamaan pertama adalah dapat daripada sini. Okey, yang cikgu tengah buat ni. Sekejap. Tak habis padam tadi yang ni. Sorry ya. Okey. So yang ni, kita proceed lagi yang ni. So X over 1 minus half dapat apa tu? 1 tolak setengah dapat setengah lah kan. So X bahagi setengah. Sini 1 tolak 1/3 dapat berapa? 1 tolak 1/3 dapatlah 2/3. Ataupun tak cantik dah kan tulis 2 kali pecahan macam ni. Ini dah ada per, ini dah ada lagi per, tak cantik lah. So kita tukar, ini akan jadi 2x. Jangan tanya cikgu macam mana nak tukar. So sini akan jadi 3/2y. Okay, ini cikgu tak nak tunjuk lah, ni algebra biasa. So ataupun sini akan jadi, kalau 2 datang sini akan jadi 4x sama dengan 3y. Betul? Ini satu persamaan. So persamaan serentak. Lagi satu persamaan nak cari kat mana? Dekat satu lagi maklumat lah. Maklumat yang dia bagi dekat kita mesti ada gunanya. So kita dah guna maklumat yang pertama tentang hasil tambah ketak terhinggaan ni. Kita dah guna tentang S infinity. Maklumat kedua dia bagi tahu kita adalah tentang T4. Okey. T4 untuk janjang yang pertama, untuk janjang yang X ni melebihi T4 untuk janjang yang Y sebanyak 49 tolak 36. Okey, jadi kita tulis dulu T4 untuk janjang X. Kalau okey, kita ada rumus kan? Tn sama dengan apa? A, R, N minus 1, betul? Untuk janjang geometri. So kalau T4 bermaksud A, R, power 3. A ni sebutan pertama, R nisbah sepunya. Okey, untuk janjang X kita ada A dia adalah 1/2. Dan A dia 1/2 pula. Sorry. Itu R dia. Untuk janjang X, A dia tadi kita notekan sebagai X, betul? Darab dengan R, nisbah sepunya dia. Sepunya dia adalah 1/2 kuasa
3. Dia kata apa tadi? Sebutan keempat. Ni sebutan keempat dah ni. A R kuasa 3. Okay. Kemudian dia kata dia melebihi sebutan keempat untuk janjang yang Y tu. So ni kita tolak lah. A ni untuk janjang yang Y A dia adalah Y. And then nisbah sepunya dia adalah 1/3. Kuasa 3. Beza dia kata tadi 49 ke? Tak malas nak tarik, saya tengok kertas sekejap. 49/36. Ni 49/36. Okay. Dia kata T4 untuk janjang X ni melebihi T4 untuk janjang Y. Melebihi maksudnya kita kena cari beza lah. Yang besar kena tolak yang kecil lah. Okay, yang X tadi lebih. X ni lebih besar berbanding yang Y. So mesti X tolak Y. Bezanya adalah sebanyak 49/36. So daripada sinilah kita akan dapatkan satu lagi persamaan. Nak buat persamaan serentak. Are you with me? Senyap je. Cikgu sok sendiri ke ni? Ada. Ada X. Okey, sini 1/2 kuasa 3 awak akan dapat 1/8. Ini Y 1/3 kuasa 3 awak akan dapat 1/27. Betul? Sama dengan 49/36. Okey. Sini tadi, okey, sekarang kita dah ada dua persamaan sebenarnya. Okey, sini satu persamaan kat sini 4X sama dengan 3Y. Ini satu lagi persamaan yang kedua. So kat sinilah kita nak selesaikan persamaan serentak. Ataupun sini ni kita jadikan X sebagai perkara rumus pun boleh ni. X sama dengan kita buat 3/4Y. Cikgu rasa itu yang lebih baik. Okey, kita jadikan ini tadi persamaan yang pertama. Okey, jadikan X perkara rumus. Kenapa? Sebab kita nak buat penggantian. Kita nak ganti dekat sini. Sini ada X. Nampak? Okey, so X ni kita akan gantikan sebagai 3/4Y. So sini kita boleh gantilah terus. 3/4Y. Kita darabkan dengan 1/8. Macam tu. Ini adalah Y/27 sama dengan 49/36. Cikgu harap awak senyap tu sebab awak menulis dan mengira lah. Sini ada 3Y per berapa ni? 4/8, 32. Tolak dengan Y/27. So kita sekarang dah hapuskan X. X sudah terhapus, tinggal Y sahaja. So kita kena cari nilai Y, dah dapat nilai Y, baru kita akan cari nilai X. So macam mana kat sini? Nak cari nilai Y? Tolong jangan buat ni 3Y tolak Y jadi 2Y. Tolong jangan buat tu. Okay, sebab apa? Penyebut tak sama. Ya, tak sama. So awak boleh factorizekan Y. Itu boleh. Ni ada Y, ni ada Y. Awak keluarkan Y. Keluarkan Y. So sini akan ada 3/32 lah tinggal. Dah keluarkan Y ni. Tolak dengan sini awak keluarkan Y. Tinggallah 1/20 tu 7. Yang ni awak nak pakai kalkulator, pakailah. Tekan je lah kalkulator awak tu. 3/32 tolak dengan 1/27. Berapa awak boleh dapat kat situ? Jangan pening-pening, pakai je lah kalkulator tu. Boleh tak bagi tahu cikgu? Cikgu tahu mesti ada yang tengah kira. Berapa ke tak ada? 49/864. 49/864. Okey. So ini bermaksud Y darab dengan benda ni awak akan dapat 49/36. So kita nak cari Y mesti buat 49/36 bahagi dengan 49/864. Ni tak kisahlah awak nak tekan kalkulator pun tekanlah. Okey. Yang pasti dapatkan nilai Y. Y berapa? 4. 24. 34? 24. 24. Okey, Y ialah
Ya ilah illallah. Y adalah 24. Okey. So nak dapatkan apa lagi? X lah. Dah dapat Y, kita perlu cari nilai X. Cikkan sikit. Okey, baru nampak. So nak dapatkan nilai X, ambil daripada sinilah. Persamaan yang pertama tadi. Daripada persamaan pertama, X sama dengan 3/4 Y kan? So X adalah 3/4 daripada Y iaitu 24. So X awak akan dapat 18. Jadi X adalah X adalah 18, Y sama dengan 24. Tapi tak menjawab soalan lagi. Sebab soalan tanya apa? Jangan lupa lah. Apa yang mana? Apa tu dik? Jangan lupa. Kita ada pelajar Oh cikgu. ni ha. Okay, ni kan. Jomlah belajar admat, seronok. Okey, beza antara sebutan pertama untuk janjang X dengan sebutan pertama untuk janjang Y, maksudnya kita akan guna 24 tolak dengan 18. Betul tak? So awak akan dapat jawapan dia adalah 6. Sorry, rumah cikgu ni pun bising juga sekejap Itu. Okey dah. Okey, betul tak? 24 tolak 18. 6. So itulah jawapan kita. Hello. Terus tutup mic pula semua. Tak apa, sikit-sikit pun tak apa. Adik nak belajar boleh. Mak nak belajar sekali pun boleh. Okey, mana markah? Markah berapa? 7 markah. Okey, dekat mana markah awak? 7 markah. Markah pertama ialah bila awak buat ni. Markah pertama. Maklumat yang dia bagi tu kan. Awak keluarkan persamaan ni. Okey, awak masukkan nilai sebutan pertama sebagai X dan Y. Awak masukkan ni sebahasa punya. Awak bandingkan dia. Okey, sebab dia kata sama je kan. Awak samakan dia. So itu dah dapat 1 markah. Okey. Satu lagi adalah daripada persamaan yang kedua tadi. Dia bagi tahu sebutan keempat untuk yang X melebihi sebutan keempat untuk yang Y sebanyak 49/36. So ini dah ada satu lagi markah. So dah ada 2 markah kat situ. And then ni awak punya penyelesaian persamaan serentak ni. Okey. Ada nampak awak buat penyelesaian persamaan serentak kat situ, awak boleh dapat 1 markah lagi. Okey. So lepas tu awak dapat jawapan Y kan dulu. Dapat Y 1 markah. Kemudian awak dapat X 1 markah. Dan jawapan akhir dia tanya beza kan. Beza mesti dapat 1 markah lagi. Ni berapa ni? Baru 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Persamaan serentak awak dapat 2 markah. Sekejap. 2 markah ke? Oh sorry, sini awak dah dapat 1 markah lagi. Okay. Ini daripada 2 maklumat ni and then awak keluarkan dapat ni tadi dapat 1 markah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 markah. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada cikgu teruskan lagi. Kita 4 soalan je. So yang ni settle satu soalan terus 7 markah. So tak ada A, tak ada B lah. So kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan vektor. Okay, soalan vektor, dia kata Rajah menunjukkan pelan bagi laluan pejalan kaki di sebuah sekolah yang berbentuk sebuah sisi 4 PQRS. So awak tengoklah gambar Rajah tu, awak tengok P kat sini, kat atas ni, Q kat bawah ni, R kat sebelah kanan ni, S kat atas ni. Dia kata sebatang tiang lampu terletak pada kedudukan T. Okey, kat T awak nampak kat mana P, Q, R, S, T. Maklumat yang dia bagi kat kita lah yang ni. Nisbah PT kepada TR. Okey.
Mana PT? P dekat sini. T dekat sini. PT and then dia bagi TR. Adalah 1 nisbah 3. Maksudnya 1 di sini, 3 di sini. So keseluruhan panjang PR tu mestilah 4 bahagian. Okay, daripada P kepada R mesti 4 bahagian. Sebab 1 adalah daripada P kepada T, 3 lagi daripada T kepada R. So semua sekali adalah 4. And then satu lagi dia bagi tahu adalah RS adalah 3/4 QP. Vektor RS adalah 3/4 vektor QP. Dekat mana RS? RS dekat sini. Okey, RS kat sini ada yang dia bagi ni 24Y ni. 24Y ni sebenarnya adalah vektor untuk RS. Okay, dia dah ada anak panah kat sini daripada R pergi kepada S. Bila ada anak panah awak terus boleh tulis dalam bentuk vektor RS. 24Y. QP yang mana? QP yang sebelah kiri ni. QP. Dia adalah 3/4 bahagian daripada QP. Means QP lagi panjang lah. RS lagi pendek. Okey, tengok soalan dia. Itu maklumat yang dia bagi pada kita. Soalan kata ungkapkan. Ungkapkan means tuliskan PR dan juga TS dalam sebutan X dan Y. Jadi, kalau kita nak tulis PR, maksudnya daripada P kita nak pergi kepada R. Mana P, mana R? P di sini, R di sini. Kita nak pergi daripada P, nak pergi kepada R. Dia nak suruh tulis dalam sebutan X dan Y. Mesti ada X, mesti ada Y. Jadi yang terbaik adalah kita lalu daripada P, nak pergi pada R ni, kita lalu P pergi kepada S, kemudian baru pergi kepada R. Okay, daripada P pergi sini. Sorry, saya ingat sikit. Lepas tu baru kita pergi ke sini. Okay, so PR sama dengan P pergi kepada S, kemudian disambung dengan S pergi kepada R. Okay, PS ada diberi dalam soalan dalam gambar rajah 20X. SR adalah terbalik kepada RS. Okay, so kalau RS dia bagi 24Y, kalau SR dia mesti negatif 24Y. Okay, so sini satu markah sahaja. Senang je kan? Satu markah dia bagi awak. Ish. Satu markah. Kemudian dia minta TS. TS macam mana nak pergi? Daripada T nak pergi jumpa S. Macam mana? Ada idea? Betul dia hang. Macam mana nak pergi daripada T kepada S? T di sini, S di sini. So T nak pergi kepada S. Dia nak ada sebutan X dan ada sebutan Y. So Y nampak dah, Y ada kat sini. Betul tak? Maksudnya daripada T nak pergi kepada S, instead of lalu sini, kita boleh lalu T pergi kepada R, lepas tu barulah R pergi naik kepada S. Okay, so TS kita boleh buat T pergi R, kemudian diikuti dengan R pergi pula kepada S. So TR, macam mana nak cari TR? TR adalah sebahagian daripada PR. Okay, boleh nampak So 3/4 PR kan cikgu? Ya, betul. Sebab sini, okey, cikgu highlight kan ni T, ni pemadam. Sekejap. Cikgu highlight. Kalau dia dah mula sini lah, dah mula start, dah buat perangai lah tu. Okey, ni T, ini kuning. Kepala hijau. Ini adalah TR. And then, dia adalah sebahagian daripada PR. Tadi cikgu kata full length tu adalah 4 bahagian. Dan yang bahagian apa tu TR ni adalah 3 kan. Maksudnya dia 3 bahagian daripada 4. So TR tu sebenarnya adalah 3/4 PR. Cikgu, Tambah dengan RS ya. kalau buat TPPS boleh ke cikgu? TPPS boleh juga. Boleh.
Oh, okey. Terima kasih. Boleh juga. So kita nak buat TPPS lah. Boleh dua-dua. Asalkan jawapan kita nanti mesti ada X, mesti ada Y. So boleh juga kalau nak guna TPPS. Nanti kita tengok sama tak jawapan dia. Kita cuba buat dua-dua. So 3/4 PR. PR tadi berapa? Sebab PR kita dah ada kan? Mana kat atas tadi? PR kita dah ada. 20X tolak 24Y. So kita ada 3/4 daripada 20X tolak 24Y tambah dengan RS. Mana tadi RS adalah 24Y. Okay, so sini 4 sini ada 20, sini ada 24. So kalau kita potong sini jadi 5, sini jadi 6. So 3 darab dengan 5, 15X tolak dengan 18Y. Okay, 3 darab dengan 5, 3 darab juga dengan 6 dia tambah dengan 24Y. So sini kita ada 15X. Ni negatif 18Y dengan 24Y. So kita akan ada 6Y. So ini jawapan dia. Sini dia akan award awak 2 markah. Okay. Markah yang pertama adalah jawapan ni mesti 1 markah. Okay, dan di sini 1 markah. Tadi siapa tadi bagi cadangan kita nak lalu mana tadi? Lalu TP and then PS. Okay. So kita cuba kalau kita buat TS melalui TP dan kemudian sambung PS. Mana TP? TP so TP arah dia ke sini lah. Daripada T pergi kepada P kan. Arah dia ke sini. Dari segi panjang dia adalah 1/4 daripada PR. Dari segi panjang, okay. Ini P, ini T, ini R. Daripada P kepada R, full length dia adalah 4 bahagian. Okay, so T kepada P dia cuma 1 bahagian. So 1/4. Okay, ratio dia tadi ni 1, ini 3 kan. So 1/4. Tapi kena hati-hati, 1/4 bukan daripada PR, tapi dia daripada RP. Okay, sebab kita nak pergi daripada arah T, pergi kepada arah P. Jadi 1/4 daripada, ada arah dia sekarang dah naik ke atas sana. So kita tak boleh tulis PR, kita kena tulis RP. So bila RP, dia akan terbalik, maksudnya dia opposite direction dengan PR. So RP adalah negative direction of RP adalah opposite direction of PR. Okay. So cikgu tulis dulu TP tadi adalah 1/4. 1/4 daripada RP. Di mana RP tu adalah negative of PR. So kat sini sepatutnya kita akan ada 1/4. So instead of 20X tolak 24Y, awak akan ada negatif 20X tambah 24Y. Kemudian awak akan tambah pula dengan PS. PS tadi adalah 20X ni. P pergi kepada X, P kepada S adalah 20X. So awak tambah dengan 20X. Nak buat? 20X. Jadi dapat jawapan sama juga nanti. Sini 20 dengan 24 kan. So sini 1, sini 5, sini 6. So akan dapat negatif 5X tambah 6Y tambah 20X. So awak akan dapat juga ni negatif 5X dengan 20X dapat juga 15X tambah dengan 6Y. So kalau dah tengok jawapan dia samalah. So boleh je mana-mana. Bergantung kepada apa yang awak terlintas masa itulah. Dan intai-intai lah kadang-kadang biasanya memang dia akan guna juga yang kita dapat sebelumnya. Okey ke? Ni untuk yang A. Okey ke? Okey cikgu, okey. Okey. Ya, awak masih okey ke ni malam-malam ni? Mana ni? Hilang pula. Okey, so kita teruskan kepada soalan B.
Tunjukkan bahawa laluan pejalan kaki TS adalah selari dengan laluan pejalan kaki QR. Kejap saya. Bila habis, tinggal nak guna, nak buat. Boleh. Okey, tunjukkan bahawa laluan pejalan kaki TS adalah selari dengan laluan pejalan kaki QR. Okey, keyword dia adalah selari. Ni cikgu dah tekankan dalam kelas hari tu masa kita bincang soalan percubaan kan. Selari. Kan dia sebut TS selari dengan QR. Cikgu kata kalau selari kita boleh tulis macam mana? TS sama dengan lambda QR. Jika ianya selari. Jadi soalan suruh tunjukkan. Tunjukkan bahawa dua benda ni selari. Maksudnya kita nak kena tunjuk bahawasanya kita boleh tulis TS sama dengan lambda QR. Di mana lambda ni kita perlu carilah nilai dia apa. Kena cari nilai lambda. Okey. Sebab lambda tu adalah macam pemalar. Okey, pemalar. Okey. Sorry dia biasalah dia dah sampai 1 jam je dia ni sikit. Dia slow. Okey, so macam mana kita nak buat TS? TS kita dah ada kat atas kan? TS kita baru je cari tadi. 15X tambah 6Y. So kita masukkan TS ni. TS ni kita dapat tadi 15X tambah dengan 6Y. Sama dengan lambda QR. Macam mana nak cari QR? Dah ada ke tadi ke belum? Kat atas, tak ada lagi. Okey, kita tengok macam mana nak cari QR. Okey, QR. Sekejap padam sikit, banyak sangat conteng. Mana titik Q, mana titik R? Dia start pula. Okey, sini Q. Sini Q, sini R. So macam mana awak nak cari QR? Macam mana nak cari vektor QR? Nak cari vektor QR, kita boleh buat daripada Q pergi kepada P and then P pergi kepada R. Okay. So QR ni kita boleh buat, ni QR ni. Kita boleh buat Q pergi kepada P and then kita tambah pula dengan P pergi kepada R. So QP macam mana? Ada dah info ataupun ada dah hint ataupun clue dekat soalan ni. Cikgu bulatkan ni. Okay. Ada dia bagi sini perkaitan antara RS dengan QP. RS adalah 3/4 daripada QP. Jadi nak buat macam mana? QP macam mana nak cari? Kalau RS, nampak saya tulis sebelah kiri ni, RS sama dengan 3/4 QP. So QP mestilah 4/3 RS. Okey, RS kita dah ada ke RS? RS ada ni, yang dibagi ni dalam soalan ni. RS adalah 24Y. Maksudnya di sini kita gantikan. Dia dah tak smooth ni. Ya Allah. Okey, sini adalah lambda. Okey, QP. Okey, sini QP adalah 4/3 RS. Di mana RS tu dah diberi dalam soalan ialah 24Y. 24Y. Tambah dengan PR. PR kita dah dapat dalam bahagian A. PR ni adalah 20X tolak 24Y. 20X tolak 24Y. 20X tolak dengan 24Y. Okay, kurungan besar. So lambda di luar sini 4/3 daripada darab dengan 24. Sini awak akan dapat 32Y. Sini tambah 20X tolak 24Y. So apa yang awak akan dapat di sini? Sini adalah lambda 32 tolak 24. Awak akan dapat 8Y lah.
Okay, 8Y. Yang ini awak ada 20X. So 20X tambah dengan 32 tolak 24. Betul lah. 8Y betul. Tolong double check jugalah. Kira-kira cikgu ni betul ke ni? Okay, so sini tadi ada 15X tambah 6Y. Sama dengan lambda 20X tambah 8Y. Sekarang ni kita nak kena cari lambda sebab kita nak tunjukkan kita boleh tulis TS sama dengan lambda QR. Kita kena cari nilai lambda. So macam mana kita nak cari nilai lambda? Kita kena buat perbandingan X dengan X, Y dengan Y. So X yang ni 15X. Yang ini lambda 20X. Okay. So X dengan X, 15 pasangan dia dengan 20 lambda. Maksudnya kita akan buat 15 sama dengan 20 lambda. Ataupun dekat sini kita boleh dapat nilai lambda. Lambda adalah 15 per dengan 20 ataupun itu memberi kita nilai 3/4. Okey ke? Lepas tu compare dengan Y pula. Yang 6Y mesti kita compare dengan yang Y juga. Jadi jangan lupa lambda ni mesti darab ni. Lambda darab dengan 20X, lambda darab juga dengan 8Y. So 6Y sama dengan 8 lambda Y. So kita ada 6 mesti sama dengan 8 lambda. 8 lambda ataupun sini kita boleh dapat lambda sama dengan 6 bahagi 8. 6 bahagi 8 akan beri kita 3/4. So awak nampak kat sini. Lambda ni awak boleh cari nilai dia. Awak dapat nilai dia iaitu 3/4. Sama. Memang kena dapat sama lah. Kalau tiba-tiba lambda kat sini awak dapat nilai lain, lambda kat sini dapat nilai lain, maksudnya salah lah. Sebab lambda tu dia mesti hanya satu nilai. Okay, lambda ni mesti hanya satu nilai. So bila awak compare part yang X ni awak dapat lambda 3/4. Bila awak compare part yang Y ni pun awak dapat lambda 3/4. Maksudnya sah lah. Okay. Dia ni adalah selari. Awak boleh tulis dia sebagai. Okay. Ni kita buat conclusion lah. Maka TS boleh ditulis sebagai lambda QR. Di mana lambda tu adalah 3/4 QR. Jadi vektor TS adalah selari dengan vektor QR. Maksudnya kita menunjukkan dengan cara kita cari nilai lambda dan kita tunjukkan nilai lambda tu kita boleh cari dapat jawapan yang sama untuk kedua-dua komponen X dan juga kedua-dua komponen Y ni. Boleh follow tak? Tolong bagi tahu cikgu kalau ada tak faham kat mana-mana. Boleh respon ke? Ke memang dah tak ada orang sebenarnya ni? Ha? Ada cikgu ada. Ada. Okey. Terima kasih yang masih setia. Sebenarnya tengah memproses apa yang cikgu ada. Ada tengah memproses. Okey, ada tengah memproses. Tak apa, faham. Cikgu takut cikgu explain mungkin awak tak faham. So bagi tahu cikgu, let me know. Okey, soalan kata tunjukkan bahawa TS adalah selari dengan QR. So cara kita nak tunjukkan benda tu selari, cikgu dah pernah sebut sebelum ni dalam kelas, kita mesti tunjuk benda tu mesti boleh ditulis sebegini. Okay, kalau soalan kata tunjukkan TS selari dengan QR ni, kita tunjuk at the end kita boleh tulis TS sama dengan lambda QR dan tapi lambda ni mesti cari nilai ni di sini. Okay, mesti cari nilai. Jadi kita bermula dengan ni lah, kita buat dulu TS sama dengan lambda QR. Sebabnya kat sini tujuannya adalah kita nak cari lambda.
Okey, kita nak buktikan kita boleh cari nilai lambda tersebut. So dapat sini 3/4, dapat sini 3/4. So sahlah. Kita boleh tulis TS sama dengan 3/4 QR. Ini adalah bentuk untuk dua vektor yang selari. Dia mesti boleh tulis dalam bentuk begini. Jadi bila kita boleh tulis ni maksudnya confirm lah TS tu adalah selari dengan QR. Dia bagi awak berapa markah? 5 markah. 5 markah. So markah pertama ialah apabila awak tulis ni. Ni. Ini ni memberi markah pada awak sebenarnya. 1 markah. Okay. Kemudian awak masukkan ni. Masukkan TS, masukkan QR, awak boleh dapat 1 markah lagi. Okay, awak masukkan TS ni 15X tambah 6Y. Awak masukkan QP dengan PR ni sampai awak dapat macam ni. So ini dapat 1 markah lagi. Kemudian awak buat ni, awak samakan yang komponen X dengan X ni. 15 dengan 20 lambda ni. 1 markah. 6 sama dengan 8 lambda. 1 markah. Conclusion awak 1 markah. So awak dapat situ 5 markah. Okay. Conclusion ni maksudnya ni lah yang awak dah tunjukkan awak berjaya cari lambda ni 3/4. Awak dah boleh tulis dia dalam bentuk macam ni. Okay, so dia akan bagi awak ini 5 markah. Boleh ke cikgu proceed last question kita? Boleh. Boleh. Sila. Ya, dia nak tanya ke? Tanyalah. Ke apa? Sila ke apa? Tak. Saya cikgu lah sila tunjuk jalan yang nombor 7 tu. Okey. So sepatutnya sampai 9:45 cikgu pun dah macam apa? Pace cikgu pun dah tak berapa, cikgu assume tadi macam banyak masa lebih tau. Nak bincang 4 soalan je kan tapi sejam setengah. Tapi tengok-tengok macam ini pun dah 9:40. Mungkin cikgu terlalu slow ke? Sorry lah So ni awak nak buat sendiri ke ataupun sebab kelas kita sampai 9:45 sahaja. So awak nak cikgu terus habiskan ke ataupun awak nak buat sendiri ke macam mana? Macam mana? Takut yang dah ada kerja nak leave dulu ke? Kalau tak cikgu proceed je lah Tak apa, kalau siapa ada kerja boleh leave je. Tak ada masalah. Nanti kejap lagi nak masuk balik pun boleh. Okey, soalan nombor 7. Suatu fungsi ni soalan fungsi Suatu fungsi dia tak, ni cikgu pergi laju sikit lah soalan fungsi. Fungsi ditakrifkan oleh yang ni dia bagi awak fungsi. Dia kata jika X sama dengan 3 dipetakan kepada diri sendiri. So keyword di sini ataupun clue di sini adalah dipetakan kepada diri sendiri. Cikgu dah pernah cakap banyak kali kot. Kalau dipetakan kepada diri sendiri maksudnya kita akan buat Gx sama dengan X. Okay? Kalau fungsi tu Gx lah. Kalau fungsi tu Fx, kita buat Fx sama dengan X lah. Kalau fungsi tu Hx, kita buat Hx sama dengan X lah. So dalam kes ni fungsinya dia bagi ialah G. So kita akan buat Gx sama dengan X. Okay. Kemudian dia kata X ni sama dengan 3. Dia bagi tahu terus X ni sama dengan 3. Bermaksud kita akan buat G, tempat X ni ganti dengan 3 lah. Okay. So kita akan buat G3 sama dengan 3. Apa maksud G3? G3 macam ni. Apa maksud dia? Maksudnya masukkan nilai, dekat fungsi Gx ni, masukkan X tu sebagai 3. Gantikan dengan nilai 3. So kalau kita tengok fungsi Gx, dia adalah X tolak M bahagi X tolak 3. So tempat X ni kita ganti dia terus siap-siap dengan 3. So kita akan ada 3 tolak M bahagi 3 tolak 8 sama dengan 3. Soalan suruh cari nilai M. So sini awak akan dapat 3 tolak 5 3 tolak 8 negatif 5. So maksudnya 3 tolak M awak dapat sini negatif 15. So M tu awak akan dapat jawapan dia adalah 12. Betul ke? Sorry. Apa 12 pula? 18.
Okay, so M adalah 18. So sini dia bagi awak 2 markah. So markah pertama dekat sini. Markah kedua dekat sinilah, dekat jawapan. Okay, so dah dapat nilai M. Yang penting awak kena tahu, kalau awak tak tahu benda ni, habislah awak tak boleh proceed untuk soalan ni. Okay, dipetakan kepada diri sendiri ni. X sama dengan X. Yang kedua, diberi kepada kita KX dan juga HX. Cari KHX. Okay. Diberi KX dan HX, dia suruh cari fungsi gubahan KHX. So itu fungsi gubahan macam biasalah. Okay, dia suruh cari KHX, bermaksud kita guna fungsi KX tapi dalam tu kita masukkan HX. Okay, so kalau kita tengok fungsi KX adalah yang ini. Okay, kita guna fungsi K. K adalah yang ini, K. 4X bahagi X tolak 3. So 4X. Tapi tempat X tu kita perlu ganti dengan HX nanti. Okay, bahagi dengan X tolak 3. So X tu kita perlu ganti dengan HX. HX tolak 3. Okay, so HX adalah yang ini. Yang orange ni. Tak jadi pula orange dia. HX ni adalah yang orange ni. Jadi kita gantikan di sini. 4 darab dengan, okey, HX ni gantikan sebagai 3X per X tolak 4. Okey, bahagi dengan HX 3X bahagi X tolak 4. Tolak 3. Okey. Lepas tu selesaikanlah. Macam mana nak buat ni? Boleh buat tak ni kalau cikgu tinggal sampai sini? Boleh sambung tak? Senyap je ni. 4. Yang ni samakan penyebut. Yang bawah ni awak samakan penyebut. Okey, so sini awak ada 4. 3X per X tolak 4 ni tak ada masalah. Yang bawah ni awak samakan penyebut. Penyebut dia ada X tolak 4. So dekat sini pun atas awak darab dengan X tolak 4. Bawah pun awak darab dengan X tolak 4. So awak akan ada 3X. Ni tolak 3X lagi. Tolak dengan tolak dapat tambah. 3 darab 4 awak dapat 12. Darab ni. Okay. So bawah awak ada penyebut yang sama sekarang iaitu X tolak 4. Okay. Kemudian apa yang biasa kita buat adalah sebab ini ada 2 kali pecahan kan. So awak akan buat sini 4. 3X per X tolak 4. Okay. Tukarkan dia menjadi darab. Okay. Bila tukar jadi darab, yang ni terbalik kan. X tolak 4 yang bawah ni dia akan duduk dekat atas. X tolak 4. Bahagi yang ni pula. 3X tolak 3X ni dah habis. Okay, so 12 ni dekat bawah. Okay, so sini X tolak 4 potong dengan yang atas ni. Atas ni 4 darab 3X dapat 12X. Bawah ni ada 12. So jawapan awak hanya dapat dia X sahaja. So sebenarnya bila awak gubahkan fungsi K, HX ni, awak akan dapat jawapan dia adalah X. Okay. Sebenarnya ini algebra sahaja. Okay. This part totally algebra biasa sebenarnya. Okay. Yang ni je yang bahagian fungsi. Macam mana nak buat fungsi gubahan. Okay. So bila awak gubahkan jawapan dia adalah X. Okay. Awak dapat X. Lepas tu last kali, seterusnya sahkan kebenaran. Okay. Sahkan kebenaran bahawa fungsi KX mempunyai fungsi songsang HX. Okay. Dia suruh awak sahkan KX ada songsang dan songsang dia adalah HX. Okay. Dia bagi awak fungsi KX. Dia bagi awak HX. Okay. Dan dia kata
KX ni adalah, dia kata HX ni adalah songsang kepada KX. So awak perlu sahkan kebenaran. Macam mana awak nak sahkan kebenaran? Okey. Satu fungsi ni, kita belajar awal dululah. Okay, kalau awak ingat lagi. Dah lewat dah ya, sorry. Okey, ada fungsi, kalau sini katalah ini fungsi fx. So di sini adalah fungsi songsang dia. Okey, f inverse. Satu fungsi ni dia akan ada songsang kalau f bila kita gubahkan dengan f inverse, kita boleh dapat x. Ataupun kalau f inverse kita gubahkan dengan fungsi f, kita boleh dapat x. Yang ni dia ada mention clearly dalam buku teks. Okay. Tapi itulah buku teks pun awak dah hantar kan. Dalam buku teks dia ada cakap macam ni. Kalau ada dua fungsi, kalau ada fungsi fx dengan gx, dua-dua fungsi ni adalah songsang to each other, inverse to each other jika f gx adalah sama dengan g fx sama dengan x. Ni awak kena pegang betul-betul konsep ni, benda ni. Awak kena pegang betul-betul benda ni. Okay. Kalau ada dua fungsi fx dengan gx, dia adalah songsang to each other. Kalau kita buat fungsi gubahan f gx, kita dapat sama dengan kita buat g fx dan itu adalah x. Okay. So kalau awak tengok dekat sini, soalan sebelum part yang sebelum ni, sebelum dia suruh awak tentu sahkan kebenaran ni. Sekejap, stop. Okay, dia dah suruh dah. Part yang sebelum ni, dia dah suruh dah awak cari benda ni sebenarnya. Dia dah suruh dah awak cari KHX. KHX awak dapat X. Okay. Dia dah bagi hint sebenarnya. Okay, kalau KHX awak dapat X. Kalau awak buat satu lagi, jangan. Awak buat satu lagi, HKX. Awak dapat X juga, maksudnya confirm lah HX dengan KX ni adalah songsang. Okay? Faham ke maksud cikgu? Okay, dah nak habis dah. Tadi kita buat KHX. Kita dapat X. Sekarang dia suruh sahkan KX dengan HX ni adalah songsang dia. Okey, jadi awak perlu tunjukkan, awak kena buat satu lagi fungsi gubahan HKX. Awak dapat X juga. Jadi confirm lah nanti HX dengan KX tu adalah songsang ataupun inverse to each other. Okey. Ni Okay, awak akan buat nanti ni. So, cikgu tinggalkan kat sini untuk awak buat sendiri sebab dah terlebih masa dah pun ni. Minta maaf. Yang ni dah settle tadi. Dah settle, dah buat kat part yang sebelumnya. Ini yang awak kena tambah. Untuk solution yang kedua ni, ini yang awak kena tambah. Awak kena buat fungsi gubahan HKX. Awak kena buat fungsi gubahan HKX. Dan tunjukkan dia pun sama dengan X. Lepas tu awak buat conclusion. Awak buat conclusionnya KHX adalah sama dengan HKX adalah sama dengan X. Maka HX, mana soalan dia tadi? Dia suruh tentukan wording dia. Cikgu nak tengok wording dia. Sekejap nak habis dah. Dah tutup. Nak habis dah. Apa tadi? Sahkan kebenaran bahawa KX mempunyai songsang HX. Jadi awak boleh terima ke HX adalah songsang kepada KX. Okey, boleh tak cikgu tinggalkan awak buat yang tu Kalau tak rasa tak clear ke apa, tak apa, boleh tanya lagi dekat WhatsApp ke apa. Okey? So cikgu rasa kelas kita habis sampai sinilah. Okey ke semua?
Berat sangat ke malam ni? Heavy sangat ke? Cikgu excited sebenarnya nak share soalan ni dengan awak, nak buat dengan awak. Tapi cikgu minta maaf lah kalau dia terlalu heavy. Cikgu, Ha, ya. yang conteng-conteng nanti cikgu bagi dalam grup ke? Conteng-conteng. Yang conteng ni. Ni yang segala cikgu conteng ni. Ha. Nak bagi dalam grup macam mana je? Cikgu ni guna Microsoft Whiteboard. Nanti dia hilang kalau cikgu tak screenshot. Tengok ni anak cikgu dah padam dah. Ha. Tak apa, insyaAllah mana-mana cikgu boleh screenshot nanti cikgu screenshot bagi dekat grup Betul cikgu. Okey, ada apa-apa lagi ke? Sebelum leave, kata nak ambil gambar, semua dah pakai cantik-cantik tapi nak kena off recording dulu. Sekejap cikgu off recording dulu. Mana ni? Tak end call pula sekarang. Ni stop presenting dulu. Lama dah pula tak buat benda ni. Mana nak off recording ni ya? Oh ni stop recording. So stop recording. Stop